Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nobatrizia binti Hasni dan akan menerangkan soalan 3A tutorial 7. 3A. Terangkan cara alternatif untuk mengira nilai eigen bagi matriks 2/2. Berikan rumus dan huraikan maksud setiap pemboleh ubah dalam rumus alternatif tersebut. Jadi cara alternatif ni merupakan kaedah yang lebih direct untuk mendapatkan nilai-nilai eigen tanpa perlu mencari polinomial cirian dan persamaan cirian terlebih dahulu. Jadi andaikan matriks 2/2A bersamaan A, B, C, D. Untuk mencari nilai-nilai eigen menggunakan cara alternatif, pertama sekali kita akan cari min surihan matriks A, kemudian kita akan cari penentu matriks A dan masukkan ke dalam rumus lambda 1, lambda 2 bersamaan M tambah tolak punca kuasa M kuasa 2 tolak P dengan lambda 1, lambda 2 merujuk kepada nilai-nilai eigen bagi matriks A. M pula merujuk kepada min nilai eigen iaitu lambda 1 tambah lambda 2 per 2 bersamaan dengan min surihan matriks A iaitu A tambah D per 2. P pula merujuk kepada hasil darab nilai eigen iaitu lambda 1 darab lambda 2 bersamaan dengan penentu matriks A iaitu AD tolak BC. Seterusnya, sebagai contoh, mari kita lihat perbandingan cara di dalam kelas dan cara alternatif untuk mendapatkan nilai-nilai eigen bagi matriks A 4112. Jadi cara di dalam kelas, kita akan cari polinomial cirian iaitu penentu A tolak lambda identity bersamaan dengan penentu 4 tolak lambda 1, 1, 2 tolak lambda bersamaan 4 tolak lambda darab 2 tolak lambda tolak 1 darab 1 bersamaan dengan lambda kuasa 2 tolak 6 lambda tambah 7. Dan kemudian kita akan samakan polinomial cirian ni dengan kosong untuk membentuk persamaan cirian. Penyelesaian kepada persamaan cirian ni akan memberikan lambda 1 bersamaan 3 tambah punca kuasa 2 dan lambda 2 bersamaan 3 tolak punca kuasa 2. Menggunakan cara alternatif pula, pertama sekali kita akan cari min surihan matriks A iaitu M bersamaan dengan 4 tambah 2 per 2 bersamaan dengan 3. Kemudian kita akan cari penentu matriks A iaitu P bersamaan 4 darab 2 tolak 1 darab 1 bersamaan dengan 7. Kemudian kita akan masukkan nilai M dan P di dalam rumus lambda 1 lambda 2 yang akan memberikan 3 tambah tolak punca kuasa 3 kuasa 2 tolak 7 bersamaan 3 tambah tolak punca kuasa 2. Iaitu lambda 1 bersamaan 3 tambah punca kuasa 2 dan lambda 2 bersamaan 3 tolak punca kuasa 2. Perhatikan bahawa nilai-nilai eigen yang diperolehi adalah sama bagi kedua-dua cara dan walaupun cara alternatif kelihatan lebih mudah, tetapi cara alternatif ini hanya boleh diguna pakai untuk matriks 2/2 sahaja. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hakim bin Muhammad Zaini dan saya akan menerangkan soalan 2A tutorial 8. Okey, jadi soalannya adalah buktikan teorem 4.4 bagi n sama dengan 3. Jadi ini adalah intipati teorem 4.4. Jika A matriks n darab n, maka yang berikut adalah setara. A matriks A adalah terpembujurukan. B matriks A mempunyai n vektor eigen yang tidak bersandar linear. Untuk soalan ni kami perlu buktikan yang A mengimplikasikan B dan juga B mengimplikasikan A. Jadi ada dua bahagian. Sebahagian yang pertama, A mengimplikasikan B. Andaikan A terperpenjurukan, maka wujud suatu matriks boleh songsang P sehinggakan P songsang darab A darab P bersamaan di suatu matriks terpenjuru. Perhatikan bahawa yang formula yang tadi tu kita boleh tukarkan dia menjadi AP sama dengan PD. Jadi jika P adalah satu matriks dengan unsur-unsur daripada P11 sampai P3 dan juga D adalah matriks perpenjuru dengan unsur lambda 1, lambda 2 dan juga lambda 3. Okey, kita bagi contoh dulu. Kemudian kita tandakan vektor laju P sebagai vektor laju yang pertama adalah P11, P21 dan juga P31. Vektor laju kedua P12, P22, P32. Vektor laju ketiga P13, P23 dan P33. Okey, so ni matriks dan juga kita tandakan setiap vektor laju tersebut. Kemudian kita terapkan dengan matriks A. Jadi kita dapat matriks AP dengan unsur AP1, AP2, AP3 bersamaan dengan PD. Okey, PD ni kita dapat kita dah awal tadi. Jadi ini matriks P, ini matriks A, sebelah ni matriks D.
dan kita buat pendalaman matrik, kita dapatlah daripada satu matriks baru dengan unsur lambda 1P1 sampailah lambda 3P33. Dan kita tengok ni dan kita boleh simplifykan, kita boleh pemudahkan matriks ni menjadi satu matriks yang lebih simple, iaitu lambda 1P1, lambda 2P2 dan lambda 3P3. Maka vektor laju AP, okey. Vektor laju pertama daripada lambda 1P1 sampai lambda 1P31. Vektor laju kedua lambda 2P12 sampai lambda 2P32. Vektor laju ketiga daripada lambda 3P13 sehinggalah lambda 3P33. Okey. Ini adalah matriks AP dengan 3 vektor laju. Okey, disebabkan P boleh songsang, maka tiada sebarang laju dalam P yang pemasukannya semua sifar dan semua vektor laju tidak bersandar linear. Yang ni kita dapatkan daripada yang ni. Jika matriks P boleh songsang, apa yang dapat kita simpulkan tentang vektor-vektor laju P? Yang pertama, tidak vektor laju sifar P tak sama dengan kosong, dan juga semua vektor laju P tak bersandar linear. Okey, kita dapat daripada sini. Okey, disebabkan AP1 sama dengan lambda 1P1, AP2 sama dengan lambda P2, AP3 sama dengan lambda 3P3. Jadi kita simpulkan yang lambda 1, lambda 2, lambda 3 masing-masing adalah nilai-nilai eigen bagi matriks A sepadan dengan vektor-vektor eigen P1, P2, P3 yang tidak bersandar linear. Ini pembuktian untuk bahagian pertama tamat. Bahagian kedua pula, jika B mengimplikasikan A, andaikan pula A mengandungi 3 vektor eigen P1, P2 dan P3 yang tidak bersandar linear dan masing-masing sepadan dengan nilai eigen lambda 1, lambda 2 dan juga lambda 3. Kita andaikan P adalah satu matriks dengan 3 vektor laju, iaitu P1, P2, P3, dan P1 itu sama dengan P11, P21, P31 dan sampai sampai B. So ni matriks P. Kemudian kita darabkan dengan A, kita dapat matriks AP1, AP2, AP3. Jadi sebabkan kita buat andaian yang atas tadi tu, vektor eigen P1, P2, P3 sepadan dengan nilai-nilai eigen lambda 1, lambda 2, lambda 3. Jadi dia sama dengan lambda 1P1, lambda 2P2 dan juga lambda 3P3. So kita dapatlah yang AP1 sama dengan lambda 1P1, AP2 sama dengan lambda 2P2, AP3 sama dengan lambda 3P3. Jadi dapatlah matriks A dengan satu matriks semua ni daripada lambda 1P1 sehinggalah lambda 3P33. So dia. Dan kita boleh nampak yang matriks AP ni kita boleh pecahkan dia menjadi dua matriks yang lebih kecil, iaitu matriks P dan dengan matriks D. Jadi AP sama dengan PD. Oleh kerana vektor-vektor laju P tidak bersandar linear, maka P boleh songsang sehingga kan P songsang terhadap A terhadap P sama dengan D. Kita juga boleh ubah suai formula tu, persamaan tersebut menjadi AP sama dengan PD. Maka matriks A terkemujukan. Sekian. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Fahim bin Zakaria. Nombor matriks A182909 akan membentangkan latihan 9 soalan 2B dan 2C. Okay, soalan 2. Buktikan atau nyahbuktikan persamaan berikut. Untuk nyahbuktikan boleh gunakan contoh penyangkal. Untuk soalan 2B, jika T memetakan V kepada W penyamaan linear, maka T U tambah 2V tolak W sama dengan TU tambah 2TV tolak TW bagi UVW dalam V. So berdasarkan dari soalan ni, kalau kita andaikan TV, T menentukan V kepada W penyamaan linear ni adalah benar, maka suatu fungsi atau penyamaan itu mestilah memenuhi dua syarat, iaitu mengekalkan tutupan penambahan A1 dan tutupan penambahan dengan skala A2 untuk menjadikan suatu penyamaan itu penyamaan linear. Kalau kita lihat syarat utama, iaitu A1 tutupan penambahan, pemetaan hasil tambah U dan V sama dengan hasil tambah pemetaan U iaitu TU ditambahkan dengan pemetaan V iaitu TV. Untuk syarat kedua pula, tutupan penambahan dengan skala, TCU sama dengan C didarabkan dengan TU di mana C itu adalah skala dan dalam nombor nyata. So berdasarkan soalan untuk penuhi syarat pertama, kalau U 2V dan negatif W berada dalam ruang vektor V, maka hasil tambah U tambah 2V tambah negatif W juga ada dalam ruang vektor V mengikut A1. Jika U dipetakan kepada TU, 2V dipetakan kepada
T2V dan negatif W diputakan kepada T negatif W dalam ruang vektor W, maka hasil tambah U tambah 2V tambah negatif W juga diputakan kepada T U tambah 2V tambah negatif W dan hasil tambah pemutaannya dan sama dengan hasil tambah pemutaan TU tambah T2V tambah T negatif W dalam ruang vektor W. Fungsi ini menghubungkan A1 dalam V dan A1 dalam W kerana hasil tambah dan hasil pemutaannya adalah sama. So secara amnya, TU tambah 2V tambah negatif W sama dengan TU tambah T2V tambah T negatif W. So maka T ini dikatakan mengekalkan penutupan terhadap penambahan. Untuk berdasarkan soalan untuk penuhi syarat kedua pula, iaitu tutupan penaraban dengan skala A2. Jika U diputakan kepada TU, 2V diputakan kepada T2V dan negatif W diputakan kepada T negatif W, maka U tambah 2V tolak W apabila didaratkan dengan satu skala C juga berada dalam ruang vektor V. Apabila skala C didaratkan dengan U tambah C didaratkan dengan 2V tolak C didaratkan dengan W berada dalam ruang vektor V, maka ia akan memutakan kepada TCU tambah C2V tolak CW dan memberi hasil CTU tambah C2TV tolak CTW mengikut A2. Maka T ini dikatakan mengekalkan penutupan terhadap penaraban skala. Berdasarkan pernyataan soalan ni, kita tengok TCU tambah C2V tolak CW sama dengan TU tambah 2TV tolak TW, di mana C tu sama dengan skala tu sama dengan 1 berdasarkan soalan, mengikut soalan. So berdasarkan pernyataan soalan, jika T memutakan V kepada W penyamaan linear, maka T U tambah 2V tolak W sama dengan TU tambah 2TV tolak TW bagi UVW ni dalam V adalah benar. Untuk soalan C pula, set entiti bukan subruang kepada ruang vektor V bagi penjemaan linear T memutakan V kepada W. So berdasarkan teorem 5.3, andaikan T memutakan V kepada W penjemaan linear, maka A entiti subruang V, B kulat T subruang W. So kalau ikut takrif subruang, suatu unsur atau vektor adalah subset kepada suatu ruang yang kita tahu ia memenuhi 10 aksiom dalam ruang vektor. Jadi berdasarkan soalan, kita nak lihat adakah entiti itu subruang V. So kita hanya buktikan A saja dan perlu test dua aksiom saja, iaitu aksiom 1 dan aksiom kedua. Untuk A1, tutupan tutupan penambahan, andaikan UV tu dalam entiti, so untuk takrif entiti pula, sebarang vektor dalam set entiti ini akan dipetakan kepada sifar W. So maksud dia, nilai apabila U dipetakan kepada TU, V dipetakan kepada TV, so nilai TU dengan TV ni nilai dia adalah sifar W mengikut takrif lah. So kalau TU tambah V sama dengan TU tambah TV berdasarkan syarat pertama penyamaan linear. So kalau kita tahu nilai atas ni TU sama dengan sifar W dan TV nilai dia adalah sifar W. So sifar W tambah sifar W sama dengan sifar W. So terbuktilah U tambah V ni dalam entiti di mana hasil tambah pemutaannya juga adalah sifar W. So untuk buktikan A2 pula, tutupan penaraban dengan skala pula, A2. Andaikan K itu dalam nombor nyata, U dalam entiti. So sama juga takrif entiti, sebarang vektor dalam set inti itu akan dipetakan kepada sifar W. So kalau U dipetakan kepada TU, so nilai TU ni adalah sifar W. So mengikut syarat kedua penyamaan linear, TKU sama dengan KTU. So
So kita tahu nilai TU kat sini adalah sifar W di atas ni. So K didarabkan dengan sifar W, dapat sifar W sama dengan sifar W. So terbuktilah KU ni dalam inti T, di mana hasil pemetaan penaraban dengan skalanya juga adalah sama, iaitu sifar W. Maka inti T tu adalah maka terbuktilah inti T subruang V. So berdasarkan pernyataan, set inti T bukan subruang kepada ruang vektor V bagi penyemaan linear T membentukkan V kepada W adalah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Daniel bin Ahmad Fairuz dari kumpulan 29 dan saya akan teruskan bagi tutorial 10 soalan 2A, 2C dan 2G. Baiklah, bagi tutorial 10 soalan 2A, diberi matriks A bersama dengan matriks 0110, matriks V bersama dengan W bersama dengan R2, serta asas Q bersama dengan 1001. Sedikit kesilapan di situ. Soalan Roman 1. Tunjukkan penjelmaan T terhadap matriks V bersama, kepada matriks W dari matriks PYT bersama dengan A. Jadi andaikan matriks V bersama dengan satu matriks V1, V2, penjelmaan T terhadap matriks V bersama dengan matriks PYT darab dengan matriks V, iaitu matriks 0110 darab dengan matriks V1, V2 untuk mendapat matriks V2, V1. Soalan Roman 2. Tunjukkan matriks penjelmaan T terhadap asas BV dan asas Q. Memandangkan dalam soalan dikatakan bahawa matriks V bersama dengan matriks R2, maka asas BV bersama dengan asas BR2 iaitu 1001. Untuk cari matriks penjelmaan T terhadap asas BV dan asas Q, pertama sekali kita perlu menjalankan penjelmaan T terhadap ruang vektor bagi asas BV iaitu 10 dan 01. Seterusnya perlu cari perkali bagi ruang vektor asas Q supaya jumlah hasil bagi perkali darab dengan ruang vektor asas Q bersamaan dengan ruang vektor BV yang telah melalui penjelmaan T. Mengikut soalan Roman 2, penjelmaan T terhadap ruang vektor BV10 bersamaan dengan matriks 01 perkali yang digantikan sebagai pembuluh ubah X dan Y dimasukkan terhadap ruang vektor asas Q, dan hasil yang didapatkan iaitu matriks X0 tambah matriks 0 times Y bersamaan dengan matriks 01 untuk mendapatkan nilai X bersama dengan 0 dan Y bersama dengan matriks 1. Itu merupakan ruang vektor pertama bagi matriks penjelmaan T terhadap ruang asas V dan juga ruang asas Q. Seterusnya bagi ruang vektor asas kedua bagi asas BV iaitu 01, matriks penjelmaan T yang digunakan berdasarkan soalan Roman 1 iaitu penjelmaan T terhadap matriks V1, V2 bersama dengan matriks V2, V1. Maka penjelmaan T terhadap matriks 01 bersama dengan matriks 10. Perkali X dan Y dimasukkan terhadap ruang vektor asas Q untuk mendapatkan nilai X bersama dengan 1, Y bersama dengan 0. Itulah merupakan ruang vektor kedua bagi matriks penjelmaan T. Maka matriks penuh penjelmaan bagi matriks T terhadap asas BV dan asas Q ialah matriks 01, negatif 1, 0. Keadaan sama akan digunakan untuk soalan-soalan seterusnya. Soalan Roman 3. Matriks penjelmaan T terhadap ruang asas Q dan ruang asas BV. Penjelmaan T dijalankan terhadap matriks 10 bersama dengan 01. Perkali X dan Y dimasukkan terhadap ruang asas BV untuk mendapatkan nilai X bersama dengan 0, Y sama dengan negatif 1. Dan kaedah sama digunakan bagi ruang vektor asas Q yang kedua iaitu 0, negatif 1. Penjelmaan T dijalankan terhadap matriks tersebut untuk mendapatkan matriks negatif 1, 0. Perkali X dan Y dimasukkan terhadap ruang asas BV untuk mendapatkan nilai X bersama dengan negatif 1, Y bersama dengan 0. Maka matriks penjelmaan T bersama dengan 0, negatif 1, 1, 0. Seterusnya bagi soalan Roman 4, cari matriks penjelmaan T terhadap asas Q dan juga asas Q. Kaedah sama digunakan. Jalankan penjelmaan T terhadap ruang vektor asas Q pertama dan kedua iaitu matriks 10 dan juga 0, negatif 1 untuk mendapatkan matriks 01 dan negatif 1, 0. Seterusnya perkali X dan Y dimasukkan terhadap ruang vektor asas Q juga untuk mendapatkan nilai X bagi ruang vektor Q pertama iaitu 0, negatif 1 dan nilai X dan Y bagi ruang vektor asas Q kedua iaitu negatif 1, 0. Maka matriks penjelmaan T terhadap asas Q dan Q ialah 0, negatif 1, negatif 1, 0.
Bagi soalan 2C, matriks A diberi matriks 1, 1, 1, 0, V bersama dengan W bersama dengan R2 dan asas Q bersama dengan 1, 1, 0, negatif 1. Soalan Roman 1 yang sama, tunjukkan penjelmaan T terhadap matriks V kepada matriks W dengan matriks PYT bersama dengan A. Jadi matriks penjelmaan T terhadap matriks V1, V2 bersama dengan matriks V1 tambah V2, V1. Soalan Roman 2, matriks penjelmaan T terhadap asas BV dan juga Q. Jadi, jalankan penjelmaan T terhadap ruang vektor asas BV, iaitu matriks 1, 0 menjadi matriks 1, 1 dan matriks 0, 1 menjadi matriks 1, 0. Perkali X dan Y dimasukkan terhadap ruang vektor asas Q untuk mendapatkan X bersama dengan 1 dan Y bersama dengan 0 untuk ruang vektor pertama, dan X bersama dengan 1 dan Y bersama dengan 1 untuk ruang vektor kedua. Maka matriks penjelmaan T terhadap ruang asas V dan juga Q ialah matriks 1, 1, 0, 1. Soalan Roman 3 ialah matriks penjelmaan T terhadap ruang Q dan juga ruang BV. Seperti biasa, penjelmaan T dijalankan terhadap ruang vektor asas Q iaitu matriks 1, 1 menjadi matriks 2, 1 serta matriks 0, negatif 1 menjadi matriks negatif 1, 0. Perkali X dan Y dimasukkan terhadap ruang vektor asas BV untuk mendapatkan nilai X bersama dengan 2 dan Y bersama dengan negatif 1 untuk ruang vektor pertama, dan X bersama dengan negatif 1 dan Y bersama dengan 0 untuk ruang vektor kedua. Maka matriks penjelmaan T terhadap asas Q dan BV bersamaan dengan matriks 2, negatif 1, 0, 1. Soalan nombor 4 iaitu matriks penjelmaan T terhadap asas Q dan juga asas Q. Penjelmaan T dijalankan terhadap ruang vektor asas Q iaitu matriks 1, 1 menjadi matriks 2, 1 dan matriks 0, negatif 1 bersama dengan matriks negatif 1, 0. Perkali X dan Y dimasukkan terhadap ruang vektor asas Q untuk mendapatkan nilai X bersama dengan 2 dan Y bersama dengan 1 bagi ruang vektor pertama, dan X bersama dengan negatif 1 dan Y bersama dengan negatif 1 bagi ruang vektor kedua. Untuk mendapatkan matriks penjelmaan T terhadap asas Q dan Q bersama dengan matriks 2, negatif 1, 1, negatif 1. Seterusnya bagi soalan 2G, diberi matriks A bersama dengan matriks 0, 1, 1, 0 darab dengan matriks 1, 1, 1, 0, V bersama dengan W bersama dengan R2 dan asas Q bersama dengan 1, 1, 0, negatif 1. Soalan Roman 1, tunjukkan penjelmaan T terhadap matriks V kepada matriks W dari matriks PYT bersama dengan matriks A. Sama juga, penjelmaan T dijalankan terhadap matriks V1, V2 bersama dengan matriks A darab dengan matriks V untuk mendapatkan matriks W bersama dengan V1, V1 tambah V2. Seterusnya soalan Roman 2, matriks penjelmaan T terhadap asas VV dan juga Q. Penjelmaan T dijalankan terhadap ruang vektor asas BV iaitu matriks 1, 0 menjadi matriks 1, 1 dan matriks 0, 1 bersama dengan matriks 0, 1. Perkali X dan Y dimasukkan terhadap ruang vektor Q untuk mendapatkan nilai X bersama dengan 1, Y bersama dengan 0 untuk ruang vektor pertama, dan X bersama dengan 0 dan Y bersama dengan negatif 1 untuk ruang vektor kedua. Maka matriks penjelmaan T terhadap ruang asas BV kepada dan juga Q bersamaan dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1. Bagi soalan Roman 3, matriks penjelmaan T terhadap asas Q dan juga BV. Penjelmaan T dijalankan terhadap ruang vektor asas Q iaitu matriks 1, 1 menjadi matriks 1, 2 dan matriks 0, negatif 1 menjadi matriks 0, negatif 1. Perkali X dan Y dimasukkan terhadap ruang vektor BV untuk mendapatkan X bersama dengan 1 dan Y bersama negatif 2 bagi ruang vektor pertama, dan X bersama dengan 0 dan Y bersama dengan negatif 1 untuk ruang vektor kedua. Maka matriks penjelmaan T terhadap ruang asas Q dan BV bersamaan dengan matriks 1, 0, 2, negatif 1. Seterusnya soalan Roman 4, matriks penjelmaan T terhadap ruang asas Q dan juga Q. Penjelmaan T dijalankan terhadap ruang vektor Q iaitu matriks 1, 1 menjadi matriks 1, 2 dan matriks 0, negatif 1 menjadi matriks 0, negatif 1. Perkali X dan Y dimasukkan terhadap ruang vektor Q untuk mendapatkan nilai X bersama dengan 1 dan Y bersama dengan negatif 1 untuk ruang vektor pertama, dan X bersama dengan 0 dan Y bersama dengan 1 untuk ruang vektor kedua. Maka matriks penjelmaan T terhadap asas Q dan Q bersamaan dengan matriks 1, 0, negatif 1, 1. Seterusnya, juga dalam soalan 2G, bandingkan 2E dan 2C dengan jawapan 2G. Seterusnya, tentu sahkan teorem 5.7. Berdasarkan teorem 5.7, andaikan penjelmaan S terhadap matriks Q kepada V dan penjelmaan T terhadap matriks V kepada W merupakan penjelmaan linear.
Jika asas U, asas V dan asas VW masing-masing asas bagi matriks U, V dan W, maka matriks penjelmaan gubahan bagi T darab S terhadap asas U dan asas W bersamaan dengan matriks penjelmaan T terhadap asas V dan asas W terhadap matriks darab dengan matriks penjelmaan S terhadap asas U dan V. Maka berdasarkan teori 5.7, jika penjelmaan S bagi 2A kepada 2C dan penjelmaan T bagi 2C kepada 2G merupakan penjelmaan linear, jika BA dan BC dan BG merupakan masing-masing asas bagi 2A, 2C dan 2G, maka gubahan T dan S terhadap asas A dan G bersamaan dengan matriks penjelmaan T terhadap asas C dan G darab dengan matriks penjelmaan S terhadap asas A dan C. Maka berdasarkan soalan Roman 1 bagi 2A, 2C dan 2G, matriks penjelmaan T bagi soalan 2C bersamaan dengan matriks V1 tambah V2, V1. Penjelmaan TA bersamaan dengan matriks V2, V1. Dan penjelmaan T bagi soalan 2G bersamaan dengan matriks V1, V1 tambah V2. Maka apabila kita gubahkan penjelmaan 2C dan penjelmaan 2A, berdasarkan teori 5.7, kita akan mendapatkan penjelmaan bagi matriks 2G. Dan V1 tambah V2 darab dengan V2, V1 bersamaan dengan matriks V1, V1 tambah V2. Namun begitu, matriks piawai berikut tidak mempunyai asas bagi soalan 2A, 2C dan 2G, maka ia tidak cukup untuk membuktikan teorem 5.7. Seterusnya kita gunakan soalan Roman 2, Roman 3 dan Roman 4 bagi soalan 2A, 2C dan juga 2G. Kita boleh anggapkan Q bagi setiap soalan ialah asas bagi soalan tersebut. Maka Q bagi A ialah asas bagi A, Q bagi C ialah asas bagi C dan Q bagi G ialah asas bagi G. Namun begitu, Q bagi C dan juga Q bagi G merupakan Q yang sama. Maka asas bagi C dan juga asas bagi G merupakan asas yang sama. Ini tidak menepati teori 5.7 kerana matriks C dan juga matriks G tidak mempunyai asas masing-masing. Maka kita boleh jalankan pembuktian secara kontrapositif, iaitu jika A, C dan G tidak mempunyai asas BA, BC dan BG masing-masing, maka gubahan TS bagi asas A dan G tidak sama dengan matriks penjelmaan T terhadap asas CG darab dengan matriks penjelmaan S terhadap asas AC. Maka berdasarkan persamaan yang diberi, T bagi soalan C darab dengan T bagi soalan A tidak bersamaan dengan T bagi soalan G. Maka kita boleh gunakan jawapan matriks penjelmaan 2C dalam soalan Roman 2 kerana penjelmaan yang digunakan ialah penjelmaan T terhadap matriks C dengan asas B, V dan Q. Bagi matriks penjelmaan T terhadap asas Q, B, V bagi soalan 2A, kita boleh rujuk jawapan pada soalan 2A Roman 3. Dan untuk matriks penjelmaan T terhadap asas Q, Q bagi soalan G, kita boleh rujuk soalan 2G Roman 4. Dan kita akan mendapat matriks 1101 darab dengan matriks 0.110 tidak sama dengan matriks 10.111. Hasil darab bagi matriks 1101 dan matriks 0.110 bersamaan dengan matriks 10.110. Matriks ini tidak bersamaan dengan matriks 10.111 iaitu matriks G. Maka teorem 5.7 terbukti secara kontrapositif. Itu sahaja bagi soalan 2A, 2C dan 2G bagi tutorial 10. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati Nisa binti Jurjani dengan nombor matrik A182208 akan membentangkan soalan 1C latihan 11. Soalan 1C. Diberi hasil darab ter ke dalam UV, V memertakan pada R, A subset kepada V dan B subset kepada V. Tunjukkan bahawa hasil darab ter ke dalam V memertakan pada R adalah hasil darab ter ke dalam bagi ruang vektor V. Kedua, dapatkan jarak matriks AB serta norma AB. Ketiga, dapatkan vektor unit bagi AB. Keempat, tentukan sama ada AB berortogon dalam V. Kelima, tentukan sama ada set asas piawai V berortogon dalam V menggunakan hasil darab ter ke dalam UV.
Untuk menunjukkan sama ada UV adalah hasil darab terkedalam dalam V, kita mesti memenuhi keempat-empat aksiom iaitu simetri, sifat penambahan, kehomogenan dan sifat positif. Pertama, sifat simetri. Hasil darab terkedalam UV sama dengan surihan U transpose V sama dengan U11 kali V11 tambah U12 kali V12 tambah dengan U21 kali V21 tambah dengan U22 kali V22 sama dengan surihan V transpose U iaitu sama dengan hasil darab terkedalam VU. Maka hasil darab terkedalam UV sama dengan hasil darab terkedalam VU. Seterusnya, untuk membuktikan sifat penambahan, hasil darab terkedalam U tambah V, Z sama dengan surihan Z transpose kali dengan U tambah V sama dengan surihan Z transpose U tambah Z transpose V sama dengan surihan Z transpose U tambah dengan surihan Z transpose V sama dengan UZ tambah VZ. Maka hasil darab terkedalam U tambah VZ sama dengan hasil darab terkedalam UZ tambah hasil darab terkedalam VZ. Seterusnya, untuk membuktikan sifat kehomogenan, pemala K kali dengan U, V sama dengan surihan V transpose kali dengan K, U sama dengan K kali dengan surihan V transpose U sama dengan K darab hasil darab terkedalam UV. Maka ia memenuhi sifat kehomogenan. Keempat, iaitu sifat positif. Hasil darab terkedalam VV sama dengan surihan V transpose V sama dengan V11 kuasa 2 tambah V12 kuasa 2 tambah dengan V21 kuasa 2 tambah dengan V22 kuasa 2, yang mana lebih besar atau sama dengan kosong. Maka V11 kuasa 2 tambah V12 kuasa 2 tambah 2 tambah V21 kuasa 2 tambah V22 kuasa 2 sama dengan kosong. Maka V11 sama dengan V12 sama dengan V21 sama dengan V22 sama dengan kosong. Maka vektor V adalah vektor kosong, iaitu nilai matriks dalamnya adalah 0, 0, 0, 0. Seterusnya, untuk mencari jarak matriks A dan B. Jarak matriks A, B sama dengan norma A tolak B sama dengan punca kuasa hasil darab terkedalam matriks A tolak matriks B, matriks A tolak matriks B sama dengan punca kuasa, kita buka, kita isikan matriks A tolak matriks B, kita tolakkan sama dengan 2, 2, 0, negatif 1. Kemudian kita darabkan 2 kali dengan 2 tambah 2 kali dengan 2 tambah 0 kali dengan 0 tambah negatif 1 kali dengan negatif 1, kita dapat 9. Punca kuasakan, kita dapat 3. Seterusnya, untuk mencari norma A dan B. Norma A adalah sama dengan matriks A kali A punca kuasakan. Jadi, matriks A adalah 1, 2, 1, 1. Maka 1 kali 1, 2 kali 2 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 jadi 7. Punca kuasakan jadi punca 7. Seterusnya B, guna cara yang sama. Negatif 1 kali negatif 1 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 2 kali 2 jadi 6. Puncakan jadi punca kuasa 6. Seterusnya, untuk mendapatkan vektor unit bagi A dan B, kita boleh guna formula matriks U bahagi norma U. Kalau untuk matriks A bahagi norma A. Jadi norma yang kita dapat di atas ialah norma A punca kuasa 7. Jadi 1 per punca kuasa 7 kali dengan matriks asal A iaitu 1, 2, 1, 1. Gunakan cara yang sama untuk dapatkan vektor unit B iaitu punca kuasa 6 iaitu norma B
1/06 normal B kali dengan matrik asal B iaitu -1, 0, 1, 2. Seterusnya, untuk menentukan sama ada vektor U dan V adalah hasil darab ter ke dalam V, kita kena samakan hasil darab ter ke dalam UV sama dengan 0. Kita cek sama ada hasil darab ter ke dalam UV sama dengan 0 atau tidak. Maka pertama kita lakukan hasil darab ter ke dalam AB. 1 kali -1 tambah 2 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 2 sama dengan 2. Maka A dan B dalam ruang hasil darab ter ke dalam V tidak berortogon kerana hasil darab ter ke dalam AB tak sama dengan 0. Seterusnya, kita nak tentukan sama ada matriks PY adalah hasil darab ter ke dalam V atau tidak. Matrik asas PY terdiri daripada matriks M kali M dengan satu entry bukan sifar iaitu 1. Asas PY untuk 2 kali 2 matrik adalah A1000, B0100, C0010, D0001. Jadi dapatkan hasil darab ter ke dalam AB 1 kali 0 tambah 0 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0, kita dapat 0. Dapatkan hasil darab ter ke dalam AC, AD, BC dan BD dengan cara yang sama. Memandangkan semua jawapan adalah kosong, maka set asas PYV berortogon dalam V.